Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Selamat datang kembali ke channel Cikgu Sal. Untuk subjek sains hari ini, Cikgu akan mengajar tajuk interaksi antara hidupan. Sebelum Cikgu meneruskan lebih lanjut pengajaran pada pagi ini, Cikgu akan mulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan selawat ke atas Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Apakah yang dimaksudkan dengan interaksi antara hidupan murid-murid? Di dalam suatu habitat biasanya terdapat banyak haiwan, sama ada haiwan spesies yang sama atau yang berlainan. Haiwan ini akan berinteraksi antara satu sama lain bagi meneruskan keperluan asas untuk terus hidup. Apakah maksud interaksi? Interaksi ialah perhubungan aktif antara hidupan yang saling bergantungan antara satu sama lain. Interaksi spesies yang sama dikenali sebagai interaksi intraspesies, manakala interaksi spesies yang berlainan dikenali sebagai interaksi interspesies. Interaksi intraspesies dan interspesies boleh berlaku sama ada dalam bentuk kerjasama atau persaingan. Mari kita siasat murid-murid haiwan yang hidup berkumpulan dan hidup bersendirian. Kita lihat dulu haiwan hidup berkumpulan. Contohnya lebah, burung bangau, anak-anai, burung layang-layang, ikan, kambing, rusa dan banyak lagi contoh-contoh yang lain murid-murid. Manakala haiwan hidup bersendirian pula terdiri pada burung belatuk, tupai, laba-laba, harimau, ular sawah, burung kenyalang, tapir dan banyak lagi contoh-contoh yang lain murid-murid. Sekarang kita lihat kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan. Apakah kelebihannya murid-murid? Kita lihat di bawah ini. Kelebihan hidup berkumpulan, boleh bekerjasama untuk membuat sarang, mudah mendapat makanan, menjaga keselamatan, melindungi anak-anaknya serta mengawal wilayahnya. Maksudnya di sini dapat mengawal kawasan. Manakala kita lihat sekarang kekurangannya murid-murid, kekurangan hidup berkumpulan ialah mudah dijangkiti wabak penyakit. Haiwan yang lemah dalam kumpulan sukar untuk menyelamatkan diri daripada musuh. Sekarang kita lihat kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup bersendirian pula. Apakah kelebihannya murid-murid dan apakah kekurangannya? Kita lihat dulu apakah kelebihan hidup bersendirian. 1. Dapat mengawal masalah sumber makanan yang terhad. Yang kedua, mengelakkan persaingan untuk mendapatkan pasangan. Manakala kekurangannya pula adalah mudah terdedah kepada ancaman kepupusan. Kedua, mengalami kesukaran mencari pasangan ketika musim mengawan. Dan yang ketiga, sukar mempertahankan diri daripada musuh. Itulah di antara kekurangan dan kelebihan haiwan yang hidup bersendirian. Sekarang kita lihat apakah faktor persaingan haiwan intraspesies dan interspesies. Yang pertama, faktornya ialah persaingan intraspesies antara haiwan berlaku apabila keperluan asas haiwan itu iaitu makanan, air, tempat tinggal atau kawasan dan pasangan adalah terhad. Faktor yang kedua ialah persaingan interspesies. Haiwan berlaku apabila keperluan asas iaitu makanan, air dan tempat tinggal atau kawasan adalah terhad. Haiwan akan bersaing untuk mendapatkannya supaya kekal hidup.
atau dengan kata nama lain untuk kemandirian spesies murid-murid. Sekarang mari kita siasat pula tentang kerjasama atau simbiosis antara haiwan. Kerjasama, nama lainnya boleh juga dipanggil simbiosis murid-murid. Apakah yang dimaksudkan dengan simbiosis? Hubungan rapat antara dua atau lebih haiwan yang saling memberi manfaat antara satu sama lain dikenali sebagai simbiosis. Simbiosis antara haiwan boleh berlaku dalam 3 keadaan, iaitu mutualisme, komensalisasi, dan parasitisme. Interaksi ini perlu bagi memastikan kemandirian spesies dan populasinya, murid-murid. Cuba kita lihat contoh apakah yang dimaksudkan dengan interaksi mutualisme. Simbiosis antara kerbau dengan burung gembala ialah interaksi yang membawa manfaat kepada kedua-dua haiwan tersebut, iaitu menguntung kedua-dua belah pihak, murid-murid. Interaksi ini dikenali sebagai mutualisme. Cuba murid-murid lihat apakah di antara perbualan mereka. Banyak kutu atas badan kamu, Cik Kerbau. Saya makan ya. Makanlah, Cik Burung. Terima kasih bantu saya kurangkan rasa gatal di belakang saya. Maksudnya di sini, murid-murid, interaksi mutualisme itu kedua-dua belah pihak menguntungkan. Tidak ada sebelah pihak yang rugi, murid-murid. Apabila burung gembala makan kutu di badan kerbau, jadi badan kerbau hilang gatalnya. Seterusnya, kita lihat interaksi parasitisme. Simbiosis antara kucing dengan sengkenit ataupun kutu ialah interaksi yang memberi manfaat sebelah pihak sahaja dan merugikan satu pihak yang lain. Simbiosis ini pula dikenali sebagai parasitisme. Kamu lihat gambar itu, seekor kucing menggaru-garu di bahagian badan, bahagian telinganya kerana diserang oleh sengkenit, iaitu kutu. Sakit betul telinga saya ini. Itu kata kucing, murid-murid. Kenapa telinga kucing itu sakit? Kerana ada kutu ataupun sengkenit. Maksudnya di sini sebelah pihak saja dan yang untung dan sebelah pihak lagi yang rugi. Itulah yang dimaksudkan dengan interaksi parasitisme. Interaksi yang ketiga ialah interaksi komensalisme. Simbiosis antara ikan jerung dengan ikan remora ialah interaksi dua spesies ikan yang berbeza. Interaksi ini hanya memberi manfaat kepada satu spesies, tapi satu spesies lagi tidak mendapat sebarang manfaat maupun kesan buruk. Maksudnya di sini, walaupun ikan remona itu makan ikan kecil-kecil dekat kawasan ikan jerung itu, namun ikan jerung tidak ada rugi apa-apa, murid-murid. Itu maksudnya. Simbiosis ini dikenali sebagai komensalisme. Banyak makanan saya hari ini. Terima kasih ya Encik Jerung. Makanlah puas-puas, kamu tak ganggu saya pun. Itu maksudnya komensalisme, iaitu memberi manfaat kepada satu spesies, tetapi satu spesies lagi tidak mendapat sebarang manfaat maupun kesan buruk. Sekarang kita lihat faktor persaingan antara tumbuhan. Dalam suatu habitat berlaku interaksi antara tumbuhan. Interaksi ini berlaku bagi memastikan tumbuh-tumbuhan mendapat keperluan asas dan terus hidup. Tumbuhan yang tumbuh sesak di dalam suatu kawasan akan mengalami persaingan untuk mendapatkan air, cahaya matahari, ruang dan nutrien. Bagaimanakah tumbuhan menyesuaikan diri untuk mendapatkan keperluan asas? Kita lihat jawapannya, murid-murid. Tumbuhan tumbuh dengan lebih tinggi untuk bersaing mendapatkan
cahaya matahari, manakala akarnya pula akan tumbuh jauh ke dalam tanah untuk mendapatkan air. Tumbuhan juga membentuk interaksi antara tumbuhan lain murid-murid seperti juga interaksi antara haiwan. Interaksi ini dikenali sebagai simbiosis juga. Namun, simbiosis antara tumbuhan hanya terbagi kepada dua, iaitu komensalisme dan paratisme. Kita lihat contoh satu, komensalisme. Pokok paku langsuyar menumpang pada pokok kelapa sawit yang lebih tinggi untuk mendapatkan sumber air dan cahaya matahari bagi memastikan tumbuhan ini terus hidup. Keadaan ini tidak membahayakan pokok yang ditumpanginya. Interaksi ini dikenali sebagai komensalisme. Walaupun pokok langsuyar menumpang di dahan pokok kelapa sawit, namun dia tidak mengganggu pertumbuhan pokok kelapa sawit. Itu yang dimaksudkannya dengan komensalisme di sini, murid-murid, tidak membahayakan pokok yang ditumpanginya. Kita tengok perbualan apa yang dibualkan oleh pokok paku langsuyar, murid-murid. Tumpang tumbuh di sini. Terima kasih. Sama-sama. Silakan. Kamu tak ganggu saya pun. Itulah maksudnya interaksi komensalisme di antara pokok paku langsuyar dan juga pokok kelapa sawit. Contoh yang kedua ialah parasitisme. Pokok dedalu tumbuh pada batang pokok mangga yang dipanggil perumah untuk mendapatkan sumber nutrien dan air daripada tumbuhan yang ditumpanginya. Dalam tempoh yang sama, sebahagian pokok perumah akan mati, iaitu pokok yang ditumpangnya akan mati. Maksudnya di sini, murid-murid, hubungan antara tumbuhan ini dipanggil parasitisme. Hah, dedalu tumbuh pada dahanku, rebutlah dahan aku. Itulah maksudnya pokok perumah akan mati apabila pokok dedalu menumpang di atas dahannya, murid-murid. Interaksi ini dipanggil simbiosis parasitisme. Demikianlah tadi tajuk kita pada hari ini, iaitu interaksi antara hidupan. Kesemua yang cikgu bentangkan di sini semuanya ada di dalam buku teks tahun 6 murid-murid di bawah tajuk interaksi antara hidupan. Sekarang murid-murid lihat latihan cabar minda. Latihan cabar minda ini murid-murid ada juga di dalam buku teks tahun 6. Sila jawab soalan cabar minda dalam buku teks muka surat 74 dan 75. Setelah melihat pengajaran ini, murid-murid boleh menjawab soalan-soalan dalam buku teks dengan baik, murid-murid. Guna buku latihan sekolah untuk menjawab semua soalan-soalan yang ada di dalam buku teks. Selamat maju jaya, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.